Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini dengan izin daripada Allah serta mohon hidayah, taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan pembacaan kitab yang baru, iaitu Mukhtasar Al-Iman wal Aqidah Al-Islamiyah ataupun Intisari Iman dan Aqidah Islam. Suara dapat didengar? Jelas, tak jelas? Jelas, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setinggi-tinggi rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan dan limpah kurnianya saya dapat menyiapkan buku ini sebagaimana yang tertera pada tajuknya. Buku ini mengupas tentang iman, tentang ilmu iman atau akidah. Ilmu yang telah disepakati oleh sekalian ulama sebagai ilmu paling dasar dan paling teras di dalam Islam. Karena itu dinamakan usuluddin ataupun asas-asas agama. Nah, usul jamak kepada aslun. Aslun ma yubna alaihi, sesuatu yang mana dibina yang lain di atasnya, itu mana aslun. Dalam bahasa kita sebut sebagai dasar-dasar agama, asas-asas ataupun dasar-dasar agama, di mana agama terbina di atasnya. Keimanan mesti terbina atas ilmu, ma'rifah dan kefahaman. Ilmu dan ma'rifah di sisi sebagian ulama ataupun jumhur ulama, maknanya adalah sama. Ilmu adalah ma'rifah, ma'rifah adalah ilmu. Namun sebagian ulama membezakan. Sebagian ulama walaupun mereka menyatakan sama, ilmu dan ma'rifah, tetapi mereka lebih memilih ma'rifah. Kerana ungkapan ilmu ada ketikanya kita terkeliru dengan maklumat. Ilmu, kerana ini manusia, kebanyakan apa yang difahami oleh manusia itu sebenarnya bukan ilmu, tapi maklumat. Maklumat ini suatu benda yang sah untuk diketahui. Itu maklumat yang dapat diketahui. Itu maklumat. Adapun ilmu dalam Islam, dia adalah suatu pengetahuan yang telah dipastikan benar. Itu ilmu. Suatu yang telah dipastikan benar. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi kerana itu, pengetahuan tentang sesuatu yang tidak benar itu bukan ilmu. Itu hanyalah sangkaan. Itu hanyalah dipanggil zon. Sebagai contohnya, orang Kristian, dia mengenal Tuhan, tapi sebagai Tuhan ini ada tiga dipanggil. Ada Tuhan anak, ada Tuhan anak. Ini sudah tentu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang batil, yang tidak benar. Maka disebut dalam Islam sebagai suatu sangkaan. Seseorang itu dia mengetahui sesuatu yang mana yang ghairul mutabi' lil waqi', yang tidak menepati realiti, tidak menepati yang sebenar. Jadi kerana itu orang sufi, mereka lebih menggunakan al-arif, orang yang punya ma'rifah, al-arif billah. Orang yang punya ma'rifah, iaitu yang punya ilmu yang benar, yang pasti, yang
hakikat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kefahaman. Keimanan mesti terbina atas ilmu, makrifah dan kefahaman. Kefahaman merujuk kepada fiqh. Fiqh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran apabila menceritakan berkenaan dengan orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi ahli neraka. Di antaranya ialah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikurniakan dengan hati tapi tidak faqih, tidak memahami, tidak berusaha untuk memahami dengan hati-hati mereka. Jadi Quran banyak menggunakan istilah yafqahuna. Bukan saja merujuk kepada fiqh, walaupun zaman ini perkataan fiqh itu sudah menjadi sempit kerana dia hanya diungkapkan kepada ilmu amali, ilmu taharah, ilmu salat, ilmu puasa dan sebagainya. Tapi dalam Quran yatafaqahuna fid din, memahami agama keseluruhannya itu disebut dengan fiqh, dengan fiqh. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah dia bahagikan fiqh ini kepada dua. Yang pertama al-fiqhul akbar, yang kedua al-fiqhul asghar. Fiqh besar iaitu akidah, iaitu Imam Abu Hanifah ada kitabnya, dia panggil al-fiqhul akbar. Fiqh yang paling besar iaitu akidah. Yang keduanya adalah al-fiqhul asghar, fiqh yang kecil, iaitulah fiqh. Fiqh dalam pengertian inilah ataupun hukum hakam amali. Keimanan mesti terbina atas ilmu, makrifah dan juga kefahaman. Tidak harus iman terbina atas taklid. Ijma', sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa iman taklid sekiranya jazam dan juga mutabi' lil waqi' sah, tetapi penganutnya itu berdosa kerana tidak menuntut ilmu. Tidak menuntut ilmu. Jadi menunjukkan bahasanya tidak sempurna. Tidak harus iman terbina atas taklid, iaitu semata-mata mengikut orang lain. Apabila orang bertanya kita, kenapa kamu beriman dengan Allah? Tidak harus kita menjawab kerana orang ramai beriman dengannya. Kita mesti mempunyai jawapan ilmiah. Kenapa kita beriman dengan Allah? Kenapa kita yakin dengan Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita meyakini adanya malaikat? Kenapa kita meyakini kebenaran Islam dan sebagainya lagi dari persoalan-persoalan akidah? Sehingga kan maknanya kita kena belajar sehingga kita benar-benar yakin sampai tahap hati kita redha, sampai tahap hati kita redha sebagaimana diajar oleh Nabi SAW dalam zikirnya yang disunatkan kita ucapkan pada waktu pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan, aku redha Islam sebagai agama, dan aku redha Muhammad sebagai nabi. Jadi redha ini dia hanya lahir kalau kita benar-benar kenal dan kita setuju dan tidak sangsi lagi. Itu makna redha. Makna kita beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan dan juga keredaan, lahir daripada hati sanubari kita, bukan dengan keterpaksaan, bukan kerana malu Allah, bukan kerana nak meraihkan siapa-siapa, tidak, kerana itulah yang diyakini oleh hati kita. Jawapan ilmiah bukan semata-mata jawapan rasional atau empirical. Itu adalah ilmiah mengikut pengertian sekular. Jadi ini dia masuk dalam perbahasan tentang epistemologi, iaitu teori ilmu. Sumber ilmu dalam Islam ni apa dia? Kalau Barat hanya dua lah, rasional dengan empirical, otak dan juga hasil pemerhatian dengan mata, telinga dan sebagainya. Itu adalah sekular.
Tapi dalam Islam, ilmiah di dalam Islam adalah gabungan antara naqli dan juga aqli, iaitu wahyu dan juga akal dia panggil. Wahyu dan juga akal. Ini aqli diterjemah dengan rasional, asalnya mungkin tidak menyeluruh. Kita wahyu ini anda tulis buku ni siap tahun 2007. 2007. Hanya sekali saja yang pernah dipublish, diterbitkan oleh Wawasan Ummah Enterprise tahun 2007. Dan hasil daripada intisari mutiara akidah Muslim, mutiara akidah Muslim, itu kitab yang asal yang tak pernah dipublish lah sampai ke hari ini. Dan insyaAllah mungkin dalam setahun dua lagi lah kot, mungkin insyaAllah, yang setebal dan tulis lebih kurang 400 muka surat. 400 muka surat yang merupakan al-musallamat, perkara akidah yang tidak ada khilaf, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam penuh dengan dalil-dalil lah, ada dalil dan juga penakalan daripada alim ulama kita, insya-Allah. Daripada buku itulah siap tahun 2005. Kemudian daripada buku itu lahirnya Intisari Iman dan juga Akidah Islam. Jadi sumber ilmu dan makrifah di dalam Islam merangkumi Al-Quran, As-Sunnah. Ini dia panggil naqli lah, wahyu. Naqli ni apa makna naqli? Naqli ni adalah pindah daripada perkataan naqlun, mana pemindahan, mana ilmu yang dipindahkan. Ilmu yang dipindahkan oleh malaikat Jibril daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pindahkan kepada sahabat, sahabat pindah kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan kepada kita sampai pada kita pada hari ini. Jadi sebab itu orang yang malas, dia malas merujuk pada dalil Quran hadis, sebenarnya dia tidak ada dalil naqli, dia hanya kesimpulan daripada dalil naqli. Sebab itu ustaz-ustaz yang dia segan membaca nas kepada anak-anak murid, mana kesianlah anak murid. Maknanya apa yang anak murid dengar itu bukan naqlun, itu adalah fahmun naqli dipanggil. Kefahaman kepada naqli. Kerana pemindahan itu ialah kita mesti pindahkan. Semua sebagaimana Jibril memindahkan daripada Allah, maknanya iaitu Quran dan juga Quran dan hadis ni sebenarnya dua-dua itu wahyu. Quran dan sunnah dua-dua wahyu daripada Allah. Kemudian Nabi Muhammad sampaikan, apa buktinya bahwasanya semua yang Nabi sampaikan itu sebenarnya bukan daripada dia, daripada Allah. Itu sebagaimana dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, dan kata Allah, tidaklah ia, yakni Muhammad itu, bertutur daripada nafsu dia, daripada hawa dia, keinginan dia sendiri. In huwa illa wahyuha. Tidaklah ia, yakni tidaklah apa yang dituturkan itu melainkan wahyu. Wahyu yuha, wahyu semata-mata. Jadi sebab itu perlunya bila setiap statement kenyataan itu yang disimpulkan itu seboleh-bolehnya dirujuk. Dirujuk semula kepada naqlun, dirujukkan semula kepada Quran hadis, barulah maknanya kalau anak murid dia tak hafal sekalipun, nas itu, tapi dia yakin, dia tahu apa yang guru ajar itu adalah yang mana yang telah dibaca sendiri nasnya oleh guru di hadapan dia. Jadi sebab itu pentingnya, di samping tuan-tuan sekalian, hebat macam mana sekalipun suatu penulisan, dia tidak akan dapat mencapai taraf mukjizat.
yang tak akan mencapai taraf mukjizat. Mukjizat hanyalah kepada Quran dan sunnah saja. Al-Quran kepada sunnah dan juga sunnah as-sahihah. Kerana Nabi sendiri menyebutkan bahawa waqti itu jawami'ul kalim. Aku dikurniakan Allah dengan jawami'ul kalim. Nah, al-kalim. Al-kalim mana ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang jawami'. Jawami' maknanya yang ringkas tapi padat maknanya. Ataupun kita sebut dipanggil untayan-untayan hikmah. Kata Nabi, dan Nabi sebut itu dalam berupa imtinan, mana hanya dia saja Allah Ta'ala kurniakan. Hanya kepada dia saja Allah Ta'ala kurniakan kelebihan sebegitu. Jadi sebab itu kita kena banyak bersama dengan teks, nas, Quran juga hadis. Kalau boleh hafal kerana bila banyak ayat Quran hadir dalam diri kita, sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan dalam ungkapan dia, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang banyak menghafal hadis akan kuatlah hujahnya. Dan kita bukan nak berhujah dengan orang lain, tidak. Kita nak berhujah dengan diri kita sendiri. Itu yang lebih penting. Sumber ilmu dan ma'rifah di dalam Islam merangkumi Al-Quran, As-Sunnah, akal dan panca indera, serta dibantu dengan pancaran nur dari Allah. Jadi makna kita boleh simpulkan 3 sumber ilmu dan makrifah kepada kita orang Islam ini. Kita lebih 2 kali ganda daripada orang Barat. Orang Barat hanya ada satu saja, iaitu akal panca indera. Satu atau 2 lah. Kita boleh simpulkan 1. Hanya maknanya itu saja sumber ilmu dia. Rational, empirical. Itu dia punya sumber akli. Tapi kita ada 3. Wahyu, yang kedua dia panggil akal dan panca indera tadi. Wahyu ni Quran hadis. Yang ketiga adalah pancaran nur daripada Allah. Itu disebut dengan ilmu al-laduni itu. Ilmu al-laduni. Pancaran nur daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Huraian tentang iman dalam buku ini tidaklah sempurna. Ia hanya membentangkan dasar-dasarnya sahaja. Sebagai kesinambungan buku ini, saya sedang mengusahakan sebuah penulisan lagi yang mengandungi penghuraian secara lengkap ilmu iman atau akidah Islam, bukan sahaja tajuk-tajuknya lebih menyeluruh, malah dalil juga lebih terperinci serta merangkumi berbagai aliran dan mazhab. Maka lebih tepatnya sebab buku ni lahir daripada buku yang dah ditulis sebelumnya. Di salah tempatnya hasrat anak tu selepas terbit buku ini, Intisari ini, mana akan terbitlah buku yang lengkap itu. Tapi mana hasrat belum dilaksanakan lah. InsyaAllah ke depan nantilah. Ya. Dan buku ni akhir sekali bab 9. Bab 9 cabang-cabang iman dalam buku ni, dan bab yang terakhir perkara-perkara yang batalkan iman. Itu perkara yang terakhir. Sebelum itu kita tengok secara sebentar lalu kandungan dalam buku ini. Bab yang pertama menghuraikan tentang maksud istilah Islam, apa dia, iman tu apa dia, akidah tu apa, dan makrifah. Ada apa beza di antara keempat-empat istilah ini. Bab yang kedua menyentuh tentang kalimah syahadah. Bab yang ketiga beriman dengan Allah. Bab yang keempat menyentuh tentang alam ghaib, iaitu malaikat, jin, syaitan dan juga iblis. Ini semua walaupun dari segi rukun iman kita wajib percaya dengan malaikat, tapi sebenarnya dia lebih luas daripada itu, kerana dalam Quran Allah Ta'ala bukan saja menceritakan alam malaikat, Allah juga menceritakan tentang alam jin. Allah juga menyentuh tentang syaitan dan iblis. Jadi kalau seseorang itu dia hanya beriman dengan malaikat tapi dia tidak
beriman dengan kewujudan jin, syaitan dan iblis, maka dia menolak puluhan ayat Quran. Jadi bawa pada kafir, murtad. Jadi sebab itu beriman kepada malaikat itu mewakili saja. Dan keimanan kepada di sana ada dipanggil alam ghaib. Alam ghaib yang mana yang sedia ada sekarang ni. Ada alam ghaib yang belum ada, iaitu alam akhirat. Akhirat belum ada, hanya akan ada dan diberitakan oleh Allah Ta'ala. Tapi sekarang ni ada alam ghaib yang telah pun sedia ada, malaikat dan juga jin. Syaitan dan iblis, kerana minal jin, adalah dia daripada jin. Kemudian tentang kitab-kitab Allah. Kemudian bab 6 tentang para nabi dan rasul. Dan bab yang ke-7 hari kiamat. Hari kiamat. Bab yang ke-8 qada dan qadar. Qada dan qadar. Bab yang ke-9 cabang-cabang iman. Dalam hadis Nabi menyatakan iman ada 70 cabang lebih. Oleh sebab kitab kita ini, kita bukan menceritakan tentang akidah saja, cerita tentang iman. Dan iman ini ada penyempurnaan kepada iman, iaitu yang disebut dengan cabang-cabang iman. Imam Al-Baihaqi, dia ada menulis satu kitab yang khusus menghimpunkan. Dia mencari, menyelidik. Bila Nabi SAW menyebutkan iman ada 70 cabang lebih, maka dia selidik, maka lahirlah kitabnya dengan Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Dalam kitab itu ada 76 atau 77 cabang iman menurut yang dihimpunkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bab yang pertama berkenaan dengan Islam, iman, akidah dan ma'rifah. Makna Islam. Dari segi bahasa, perkataan Islam bermaksud, perkataan Islam berasal dari kata aslama dalam bahasa Arab yang beri maksud tunduk, patuh dan menyerah diri. Itu makna aslama. Dari segi syarak, Islam bermakna tunduk, patuh dan menyerah diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan arahannya yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu makna Islam. Takrifan Islam ini dirujuk kepada takrifan Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat, dan juga kepada Syekh Abul A'la Al-Maududi dalam kitabnya Mabadi' Al-Islam. Dalam kitabnya Mabadi' Al-Islam. Dalam menghasilkan buku ini, ana membaca dan merujuk 85 kitab. 85 kitab lah, termasuk yang lama dan yang baru. Waktu tu ana masih lagi muda. Sangat muda lah, baru balik daripada Mesir. Ana balik Mesir tahun 97. Itu mula 97, 98. Itu mula ana menulis lah. Menulis sebenarnya dia bentuk pengkajian untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Kerana ana merasakan apa saja ilmu kalau tak ditulis akan hilang. Kita dah membaca contoh adalah kita membaca satu buku, kemudian kita tidak salin, kita tidak rekodkan, kita tak buat nota, memang dia akan hilang lah. Dia akan hilang. Jadi sebab itu anda suka menulis. Menulis sebenarnya bukan untuk orang, menulis untuk diri sendiri. Ulama-ulama dulu pun dia menulis untuk diri dia sendiri. Kemudian ada rezeki dipublish, Allah Ta'ala izinkan, maka berkongsilah dengan orang lain. Jadi sebenarnya dia tulis adalah untuk diri sendiri, untuk mengelakkan daripada kita lupa. Jadi tulislah. Sahabat-sahabat dan tuan-tuan sekalian pun, mana bila mengaji dengan ustaz dan sebagainya, mana-mana tuan guru tulis. Nanti bila teringat nanti, bila tak tulis, macam mana? Nak cari di mana? Jadi maknanya dia akan hilang begitulah. Terpaksalah jumpa dengan ustaz balik baru boleh tanya. Tapi kalau tuan-tuan sekalian tulis, kurang-kurangnya di tepi buku atau dalam buku nota dan sebagainya, maka kalau kita nanti teringat nak rujuk balik, senang boleh rujuk semula. Dan di samping kita akan seronok nanti suatu hari nanti bila kita melihat
banyak buku catatan kita. Mana tulis dengan elok, kemudian habis satu buku simpan di rak. Kemudian catat pula buku yang kedua. Maknanya begitulah kehidupan kita, mana akan menghasilkan banyak buku kita sendiri. Dan ulama-ulama dulu, daripada tulisan-tulisan yang bersifat mentah, kemudian disalin semula, salin kali yang kedua. Maknanya setelah berlaku tangqih dia panggil. Setelah dia buang yang tak perlu, setelah dibetulkan kesilapan. Jadi sebenarnya Imam Al-Bukhari sendiri, Imam Bukhari sendiri, dia menulis Sahih Bukhari itu 16 tahun. Imam Bukhari menghasilkan Sahih Bukhari 16 tahun. Dan saya yakin dalam 16 tahun itu bukan satu nuskhah, dua nuskhah, mungkin berpuluh-puluh nuskhah. Yang dia salin, kemudian dia tulis, kemudian dia salin semula, dia tambah, dia kurangkan dan sebagainya. Dan begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menghasilkan Bulughul Maram, Fathul Bari 24 tahun. 24 tahun. Dan setiap tulisan dia itu dibaca depan guru dia. Tulisan dia itu dibaca depan guru dia. Jadi begitulah kita menulis sebenarnya bukan untuk orang lain, menulis untuk diri sendiri. Dan tuan-tuan sekalian, ana pernah pesan dalam beberapa kuliah terutama sekali bab akidah, mesti dipelajari daripada banyak guru. Bab akidah mesti dipelajari daripada banyak guru. Jangan pelajari daripada seorang guru saja. Bila kita mengaji daripada banyak guru, maka kita akan tahulah mana kalau keempat-empat guru kita ataupun sekurang-kurangnya dua guru kita menyebut yang sama, makna itulah. Mana yang itu begitulah. Tapi kalau tiba-tiba dalam persoalan yang sama, seorang guru sebut begini, seorang guru sebut begini, maka ada dua andaian di situ. Sama ada khilaf, perkara itu berlaku khilaf di kalangan ulama, maknanya dia bukan ijma'. Ataupun mungkin salah seorang daripada mereka tersilap. Salah seorang daripada mereka tersilap, maka kita boleh rujuk balik kepada guru. Kita tanya, Ustaz sebut begini, tapi saya dengar kuliah lain menyebutkan berbeza dengan yang Ustaz sebut. Mungkin Ustaz akan kata, saya silap. Sebenarnya saya silap. Saya tak maksudkan begitu. Saya maksudkan sama sebagaimana yang kamu sebut, yang disebut tadi ni. Jadi sebab itu, seorang ustaz sendiri, dia tidak boleh malu. Tidak boleh malu untuk menyatakan, la adri, saya tidak tahu, saya tersilap. Sebab itu memang tradisi. Yang pertama, kullu bunu Adam khata'un. Nabi sendiri sebut dalam hadis, setiap anak Adam ni adalah orang yang melakukan kesilapan. Khairul khata'ina atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat, yang kembali kepada taubat, ini kembali kepada yang benar. Jadi sebab itu benda biasa. Seorang ustaz tersilap sebut, tersalah, tersilap faham dan sebagainya. Jadi kerana itu kita perlu belajar. Ulama-ulama dulu memang mereka belajar daripada ramai guru. Apatah lagi, sedangkan ulama-ulama dulu mereka boleh madai dengan seorang guru saja. Imam Syafi'i sebagai contohnya, dia boleh madai dengan guru dia, mufti Mesir, mufti Mekah, Imam Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, seorang guru yang bertaraf mufti. Mufti zaman dulu, bukan zaman sekarang. Mufti zaman dulu hanya dilantik di orang yang paling faqih di satu tempat itu. Tapi tidak lepas, dia mengaji juga dengan Sufyan Ibn Uyainah, dia mengaji juga dengan Imam Malik, dia mengaji juga dengan Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Padahal Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani adalah anak murid Imam Malik juga. Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani anak murid Imam Malik juga. Kenapa nak perlu mengaji lagi dengan ni? Kerana Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ada ilmu yang dia tidak ambil daripada Malik, tapi dia ambil daripada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i tak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Tahun yang sama, Imam Abu Hanifah meninggal.
Dan kita benar-benar yakin kalau Imam Abu Hanifah masih hidup, dan saya salah seorang anak muridnya ialah Imam Syafi'i. Ya, salah seorang anak muridnya adalah Imam Syafi'i. Jadi sebab itu kita ni yang mengaku anak murid Imam Syafi'i ni, ya, sebab kita ni mazhab Syafi'i, kita kena ada jiwa macam Imam Syafi'i. Ya, jiwa macam Imam Syafi'i rahimahullah. Jiwa apa dari Imam Syafi'i ni? Iaitu mementingkan nas. Sebagaimana kita baca dah di awal tadi. Imam Syafi'i kata, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang rajin menghafal hadis, akan kuatlah hujahnya. Akan kuatlah hujahnya. Jadi sebab itu, kita tak boleh berpada dengan statement-statement saja. Kalau orang lain yang menganggap bahasanya tak penting dalil, tak apalah. Itu pendapat dia, tapi pendapat anda tetap dalil tetap penting. Untuk kita nak mencapai ilmu dan makrifah tadi. Supaya kita boleh naik daripada taklid kepada dipanggil, mana taklid juga tak ada masalah, sebab memang kita bukan mujtahid. Mana kita bertaklid, tapi bertaklid dengan ilmu dipanggil. Bukan bertaklid dengan ustaz. Ya, bertaklid dengan ustaz, sebab ustaz tak maksum. Bertaklid dengan ilmu ustaz tu. Mana ilmu ustaz tu, maknanya kita nak, seboleh-bolehnya kita nak dengar. Walaupun ustaz sebut masalah itu, masalah dia kefahaman, tapi kefahamannya dibina di atas apa. Jadi sebab tu, alangkah indahnya kalau seorang ustaz itu, dia rajin merujuk. Rajin, maknanya dia lebih kesian lah, lebih bersimpati, lebih, orang kata apa, maknanya dia bukan dia saja yang meyakini sesuatu itu berdasarkan kepada naqli dan aqli. Tapi dia mengajak anak-anak murid dia pun sama. Keyakinan saya ini terbina di atas ayat sekian-sekian dan juga hadis sekian-sekian. Jadi sekurang-kurangnya anak murid dengar begitu pun dah sudah, orang panggil apa, sudah memberi keyakinan, oh, ustaz saya ni dia mengajar, bukan saja memang dia sebut ayat Quran. Jadi walaupun saya tak hafal, tapi saya tahu, saya yakin bahasanya saya mengikut dia itu sama seperti ikut Quran hadis. Ya. Jadi apa dalil bahasanya dari segi syarak Islam itu bermakna tunduk patuh dan menyerah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan juga arahan Allah yang terkandung dalam Quran dan hadis. Yang dalilnya ialah firman Allah dalam surah Luqman ayat 22, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan sesiapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tengok, Allah Ta'ala guna istilah wa man yuslim, barang siapa yang Islam. Islam kan apa? Wajhahu. Wa man yuslim, barang siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berusaha mengerjakan kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan simpulan tali agama yang kukuh. Wa ilallahi aqibatul umur, dan ingatlah bahawa kepada Allah jualah berakhirnya segala urusan. Ya, mana kesudahan kamu kepada Allah, kena ingat itu. Sebab itu kamu kena Islam. Kamu kena serahkan diri kamu kepada Allah dengan mematuhi perintah-perintah Allah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati ayat ini, kalau kita faham ayat ini, itulah kita faham Islam keseluruhan dia. Islam tu makna apa? Islam tu makna apa? Kemudian apa yang kita perlu dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Muslim itu, kita kena jadi apa? Kena jadi apa? Maka Allah Ta'ala suruh guna istilah muhsinun. Muhsinun dipanggil. Mana Islam dengan ihsan. Maknanya perlu pada penghayatan lah. Setiap inci kehidupan kita ni, kita kena hidup bersama dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi sebut, ihsan ini ialah anta'abdullah ka'annaka tarhu fa illam takun tarhu fa innahu yaraka. Maknanya dalam satu ayat saja Allah menggabungkan di situ ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf.
dan kita tak akan bertemu dipanggil dalam mana-mana teks lain selain daripada Quran hadis dipanggil. Dalam satu ayat saja dia boleh mengungkapkan keseluruhan apa yang diperlukan oleh manusia. Ini kita sembang masalah Islam. Kalau kita sembang dalam masalah lebih terbentuk cabang sebagai contohnya, kita ambil puasa. Okey, kita ambil lain daripada apa ni, kita ambil puasa bagi contoh. Macam mana Islam, macam mana Al-Quran mengungkapkan tentang puasa. Ini anda cuba untuk meyakinkan sahabat-sahabat sekalian, maknanya apa saja ilmu, khulasahnya ialah ayat Quran. Cubalah menghafal ayat-ayat yang berkait dengan ilmu yang tuan-tuan pelajari. InsyaAllah tidak akan ada apa yang akan hilang. Ya, karena yang lain-lain itu yang dihurai oleh ustaz itu, yang panjang-panjang itu adalah huraian. Tapi khulasahnya itu adalah dalam ayat Quran ataupun mana-mana hadis. Sebagai contoh, puasa. Bila Allah Ta'ala nak suruh kita berpuasa, mula-mula sekali Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Itu akidah. Kamu mesti puasa dalam keadaan akidah kamu sempurna. Wahai sekalian orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan, diwajibkan ke atas kamu puasa. Itu fiqh. Diwajibkan ke atas kamu puasa, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa itu kamu bertakwa kepada Allah. Itu tasawuf. Dan di mana Nabi bila sebut takwa, Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa huna, Nabi tunjuk di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sebab itu bila sebut tentang walaupun cerita tak tentang puasa, tapi Quran menceritakan merangkumi 3 sekali. Akidah, fiqh dan juga tasawuf. Maka akan lahirlah puasa yang berkualiti. Akan lahir puasa yang berkualiti situ. Jadi begitu juga sini, bila Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang Islam, Islam tu apa dia? Wa may yuslim wajhahu ila Allah, barang siapa yang mengislamkan dirinya kepada Allah, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah, dalam keadaan ia berusaha mengerjakan muhsinun, menjadi orang yang ihsan dan melakukan kebaikan lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu makna muhsinun, dan melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya dia telah berpegang teguh dengan simpulan tali agama yang kukuh. Maka hanya dengan buat begitu saja, kata Allah, dia boleh dianggap sebagai istimsak bil urwatil wusqa, dengan simpulan tali agama yang teguh. Sebab apa simpulan tali agama disebut wusqa, kukuh? Karena selagi seseorang itu berpegang dengan agama, hubungan dia dengan Allah tak akan putus. Itu rahsia dia. Selagi mana kita berpegang dengan agama, taat pada agama, kita akan, mana kita senantiasa menyerah kepada Allah, patuh kepada Allah, maka selagi itulah hubungan kita dengan Allah tidak akan putus. Dan Allah Ta'ala kata, kenapa kamu perlu beragama ini? Kenapa kamu perlu Islam? Karena di hujung ayat ini Allah Ta'ala menjawab, wa ilallahi aqibatul umur. Karena berakhir, segalanya akan berakhir kepada Allah. Mana kamu akan menghadap Allah. Kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menghadap Allah dalam keadaan kamu Islam, tunduk patuh kepada Allah, maka kamu dipanggil akan selamat, insya-Allah. Sebab itu slogan Nabi kepada, dalam surat yang Nabi utuskan kepada pemimpin dalam dunia pada ketika zaman Nabi kata, tulisan surat itu apa Nabi tulis? Aslim taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan sejahtera, kamu akan selamat. Tuan-tuan sekalian, dalam buku ni nanti ke depan ana akan cerita apa beza Islam dengan iman. Islam dengan iman ini, kalau dia bersekali,
Contohnya ada satu hadis Jibril datang jumpa Nabi, masuk dalam majlis Nabi menyerupai seorang lelaki dan mengajar sahabat-sahabat, mengajar di depan Nabi tentang iman, Islam, ihsan dan juga hari kiamat. Oleh kerana Islam dan iman dibawa dalam satu hadis, maka Islam menunjukkan kepada kepatuhan zahir, iman pula merujuk kepada kepatuhan batin. Beza di antara iman dan Islam. Oleh sebab dia duduk bersama. Dia datang dalam bentuk dua beradik. Tapi jika sekiranya Islam datang dalam bentuk tunggal, iman datang dalam bentuk tunggal, maka iman adalah Islam, Islam adalah iman. Iman adalah Islam, Islam adalah iman. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, bila Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang beriman. Selepas itu Allah Ta'ala sebut apa? Selepas itu Allah tidak sebut beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, Allah beriman dengan Rasul, tidak. Allah Ta'ala sebut selepas itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang Islam, orang yang beriman, iaitu orang-orang yang sentiasa khusyuk dalam sembahyang dia. Padahal yang kita duk faham bahasanya sembahyang ni adalah rukun Islam. Tapi oleh kerana pada ketika itu Allah Ta'ala menyebutkan iman secara tunggal, maka iman adalah Islam, Islam adalah iman. Itu anda sebut terlebih dahulu supaya tuan-tuan dan puan sekalian boleh bayangkan secara pintar. Lalu nanti kita akan jumpa secara lebih terperinci huraian tentang perbezaan dan persamaan serta perbezaan di antara iman dan juga Islam. Dua cabang utama ajaran Islam. Ajaran Islam merangkumi dua cabang utama, iaitu iman dan amal saleh. Iman menyentuh tentang keyakinan dan kepercayaan. Ia berkait dengan anggota dalaman atau batin manusia, iaitu akal dan hatinya. Akal dan hatinya. Jadi sebab itu iman ni suatu benda yang mesti difahami dan juga diyakini. Difahami dengan akal dan juga diyakini oleh hati. Amal saleh pula menyentuh tentang amalan dan ketaatan. Ia berkait dengan anggota luaran atau zahir manusia, merangkumi secara segala percakapan, perbuatan, amalan, tindak tanduk dan perilaku mereka dalam segenap aspek dan ruang kehidupan mereka. Dalil tentang iman dan amal soleh terdapat amat banyak dalam Quran. Antaranya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal. Terjemahan ni tidak habis dalam ayat tu ada lagi tu. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka akan kekal dalam keadaan mereka kekal khalidina, mereka kekal di dalamnya, dalam syurga itu, tanpa mereka mengingini untuk berpindah darinya. Mana setiap orang yang dah masuk syurga memang tak mau keluar. Setiap orang yang masuk syurga pasti tidak nak keluar lagi. Okay. Selain dari ayat di atas, dalil lagi bahwasanya Islam ini merangkumi dua, iman dan juga amal saleh. Sebab itu nak menjadi seorang Muslim yang benar-benar Islam sebagaimana yang dikenal oleh Allah, mesti beriman dengan iman yang benar dan juga mesti beramal saleh. Dalil lagi ialah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Makna dengan umur kita lah. Di antara masa itu adalah umur yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap dari kita itu. Demi masa, yakni demi umur kamu,
Nah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, yakni sekalian manusia. Kerana alif lam pada insan itu dipanggil alif lam istighraq, maka hendaklah diterjemahkan dengan sekalian. Sekalian, sesungguhnya sekalian manusia tak terkecuali seorang pun benar-benar akan berada dalam kerugian. Yakni berakhir dalam neraka. Kerana seorang yang dapat masuk syurga tidak ada rugi. Ahli syurga tidak ada kerugian. Cuma ada orang lain yang lebih untung. Semua ahli syurga untung. Cuma di sana ada yang lebih untung daripada dia. Macam kita berniaga lah. Kita modal RM10. Kita jual RM11 pun untung. Kita jual RM15 pun untung. Kita jual RM12 pun untung. Cuma kalau dapat jual RM15 lebih untung daripada jual 11. Kerana 11 hanya untung RM1. Orang yang jual RM15 untung RM5. Itu ahli syurga. Dalam apa keadaan sekali ahli syurga adalah orang yang al-muflihun. Orang yang berjaya, orang yang beruntung. Orang yang selamat. Al-muflihun. Tapi neraka tidak ada keuntungan. Semuanya kerugian. Neraka semuanya adalah kerugian. Kecuali Allah bersumpah dengan masa, sesungguhnya sekalian manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta mereka saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Sebenarnya tawasi ini pun masuk dalam amal saleh. Cuma ada ketika Islam Allah Ta'ala dia ulang balik satu juzuk daripada amal saleh kerana melihat kepada kepentingan. Dia panggil ataf al-khas al-am, dia panggil. Ataf khas al-am. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala sebut amal soleh saja pun, kalau kita pelajari, maka kita akan menjumpa di antara amal soleh itu ialah kita berdakwah, saling nasihat dan sebagainya. Tapi oleh kerana dalam ayat ini mungkin wallahu alam Allah Ta'ala nak tekankan juga bahasanya perlunya nasihat menasihati itu dihidupkan, maka Allah Ta'ala mengulangi satu bahagian atau salah satu daripada amal soleh, iaitu saling nasihat menasihati. Kemudian dalil lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Sebaik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kadang-kadang hanya melihat orang lain. Kita ni semua tak ada. Bila sebut kata orang yang terbaik, semua kita kata mereka lah orang terbaik. Para nabi, para awliya Allah orang terbaik. Bila sebut wali, mana mereka lah wali. Kita ni tak wali-wali. Kita ni. Tuan-tuan sekalian, cuba tengok ayat ini. Ada tak peluang kita nak jadi sebaik-baik makhluk? Ada ke tidak? Allah Ta'ala sini sebut, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu di sisi Allah adalah sebaik-baik makhluk. Kita tanya, kita beriman ke tidak? Beriman, alhamdulillah. Amal soleh, buat. Walaupun tak serajin orang lain, tapi buat. Maka kita di sisi Allah Ta'ala tergolong dalam sebaik makhluk. Cuma ada di sana orang lain yang lebih baik daripada kita. Sudah tentulah. Nabi-Nabi itu maka berada dalam ranking yang paling tinggi lah dalam sebaik-baik makhluk. Tapi kita sendiri itu pun sudah berada dalam kelompok sebaik-baik makhluk. Maka bersyukur kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, wali. Kita duk tengok orang lain je wali. Kita wali ke tidak? Kita pun senyap. Mana tak yakin pada kita ni wali. Tuan-tuan sekalian, cuba baca Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali orang beriman. Wali ni makna apa? Kekasih. Allah Ta'ala sendiri isytiharkan bahawa kita kekasih dia. Allahu waliyul ladina amanu. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur.
Ada satu. Kemudian kalau tuan-tuan rujuk dalam satu ayat lain pula, lagi jelas Allah Ta'ala sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ketahuilah sesungguhnya, ya, wali-wali Allah itu tidak akan ditimpa dengan kebimbangan dan mereka tidak akan berasa sedih. Ya, sebagai ulama mentafsirkan, iaitu mereka tidak akan ditimpa dengan kebimbangan ketika hendak mati, ketakutan hendak mati, dan juga mereka tidak akan berasa sedih. Mereka tidak akan takut untuk berdepan dengan alam selepas mati, dan mereka tidak akan sedih meninggalkan dunia sebagaimana perasaan yang membelenggu orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala sendiri menjelaskan siapa wali itu. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi kita ni wali Allah. Kita ni kekasih Allah. Cuma wali bukanlah wali dalam makna istilah wali yang yang menjadi istilah tasawuf itu wali khusus yang tu. Wali dengan makna wilayatul khassah. Tapi kita ni wali dalam makna wilayatul ammah. Makna wali dalam pengertian orang yang beriman dengan Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah dengan kadar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah Ta'ala sendiri mengisytiharkan kita ni sebagai wali dia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sebab itu Quran ini dia mengungkapkan ilmu kepada kita. Yang pertama sekali bukan sekadar meyakinkan. Yang sebaliknya adalah memberi dipanggil motivasi pada jiwa kita. Memberi motivasi kepada jiwa kita. Dan itulah dipanggil mukjizat. Itulah mukjizat. Mukjizat ni Allah Ta'ala datangkan untuk meyakinkan hati manusia. Itu makna mukjizat. Tujuan mukjizat. Dan kerana kalau Nabi hadir dalam bentuk batang tubuh dia saja, Nabi tetap dalam situasi sebagai manusia yang dia tak akan mampu untuk meyakinkan orang lain kerana hati ni dia milik Allah. Hati ni adalah milik Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh mengiqna'kan hamba dia. Mengiqna' ni maknanya menjadikan hamba dia puas hati. Sama-sama hamba sampai bila-bila pun tidak akan boleh orang kata apa, kita nak muaskan hati. Melainkan Allah Ta'ala saja. Sebab itu Allah Ta'ala membekalkan kepada para anbiya ini dengan mukjizat. Dengan mukjizat itu, orang yang jujur, dia akan benar-benar yakin bahwasanya kalau dia bukan daripada Allah, dia tak akan boleh buat begitu. Mustahil. Sebagai contoh, mukjizat ni ada dalam bentuk dua. Mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ni dia berupa perkara yang khariqul adah. Perkara yang mencari adat. Yang melanggari dipanggil adat. Adat api membakar, adat air melituk. Ya. Tidak akan ada manusia yang boleh mengubah api menjadi sejuk. Tidak akan ada. Melainkan Allah Ta'ala saja yang menciptakan api. Itu mukjizat. Jadi sebab itu, tidak ada yang boleh menukar benda kepada benda melainkan Allah Ta'ala saja secara hakikat. Sebab itu ahli sihir Fir'aun, mereka beriman. Ya, sebab bila mereka melemparkan tali itu menjadi ular hanya di depan orang lain. Tapi depan mata mereka sendiri tetap nampak tali. Cuma kepandaian mereka itu memperlihatkan, mengelabui mata manusia sehingga orang melihat tali itu ular. Tapi mereka sendiri mereka tahu sebenarnya itu tali. Tiba-tiba apabila mereka melihat Nabi Musa AS melemparkan tongkat itu menjadi ular dan mereka nampak ular, mereka tahu bahwasanya mustahil manusia boleh mengubah dipanggil tali menjadi ular ataupun tongkat menjadi ular, melainkan yang boleh buat itu adalah Tuhan manusia saja. Sebab itu mereka beriman. Fir'aun dia tak beriman sebab dia sombong. Fir'aun dia sombong. Dan oleh kerana nabi-nabi yang terdahulu, dia adalah nabi pada era dia, maka mukjizat dia pun habis. Mukjizat dia tamat dengan tamat era dia. Dan Nabi Muhammad SAW, dia nabi sampai akhir zaman. Maka sudah tentu ada mukjizat Nabi Muhammad yang akan kekal sampai akhir zaman.
iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca Quran depan orang lain, kalau dia jujur, dia akan masuk Islam. Dia akan masuk Islam. Dan Quran mencabar. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, bawa datang yang seumpama dengan dia. Dan kita boleh cabar saintis kah? Kamu buktikan apa yang Quran sebut tentang alam ini salah. Dan banyak saintis yang cuba buktikan dan berakhir dengan keislaman dia. Keislaman dia. Dan dia mendapati bahawasanya mustahil Muhammad boleh mengungkapkan fakta yang sebegitu yang hanya diketahui pada zaman ini saja. Apabila ada, dia panggil ada teropong, ada teknologi dan sebagainya. Kana taratkan fafataknahuma. Sekalian langit dan bumi ni, kata Allah, asalnya adalah bentuk ratqan, satu benda yang seketul, bercantum. Fafataknahuma, lalu kami pecahkan. Lalu hari ini manusia menemui satu teori, dia panggil Big Bang. Alam ni bermula dengan satu letusan yang besar, lalu berselerak. Lalu mereka baca dalam Quran. Quran dah sebut lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Maka kalaulah kita pandai mengemukakan ayat-ayat sebegini kepada orang ateis, orang Kristian dan sebagainya, maka mereka akan berfikir, macam mana Muhammad boleh mengeluarkan teori 1400 tahun yang dulu yang hanya ditemui oleh kita pada hari ini. Tapi sayangnya orang Islam pada hari ini dia rajin bergaduh dan benda-benda yang mana kita bawa orang hari ini untuk hidup perbahasan yang dibincang oleh perbahasan berkait dengan Mu'tazilah, Syiah, perbahasan tentang Allah Ta'ala di langit ke tidak, adakah nak pakai makna zahir ke makna takwil dan sebagainya. Itu perbahasan zaman dulu yang dihidupkan semula. Kalau tuan-tuan bincang macam mana sekalipun, keputusan dia tak akan lari daripada yang diputuskan dulu. Kenapa tak bahaskan yang hari ini, mengemukakan ayat-ayat akidah kepada manusia hari ini yang mana mereka ni sudah mencapai kemajuan dalam sains dan teknologi dan sebagainya, yang telah mengesahkan begitu banyak ayat Quran. Mana yang bukan mengesahkan, mana yang telah membuktikan kebenaran begitu banyak dipanggil ayat Allah Ta'ala. Tapi sayangnya ahli-ahli agama, orang agama, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita tidak berminat dengan ilmu sains. Tidak berminat dengan ilmu sains, padahal dalam Quran penuh dengan ayat-ayat tentang sains. Tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak faham ayat Allah kalau kita tidak ada ilmu sains, tidak ada ilmu biologi, dan tidak ada ilmu alam? Macam mana nak faham Allah Ta'ala menyatakan afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Mana ayat ini Allah Ta'ala sebut nak jelas kepada kita bahawasanya unta ni hebat, kata Allah. Kamu perhatikan macam mana Allah Ta'ala jadikan unta sebagai hebat ini, yang kamu renung. Bila kamu renung, maknanya kalau unta begitu hebat, begitu perfect, kejadian dia sesuai dengan peranan dia di padang pasir, maka pencipta dia itu memang satu zat yang hebat. Yang pencipta dia memang satu zat yang hebat. Itu belum lagi Allah Ta'ala sebut selepas itu, wa ila sama'i kaifa rufi'at. Kepada langit bagaimana dia diangkat oleh Allah. Tuan-tuan bayangkanlah, kita baling seketul batu di udara, dia akan jatuh ke bawah. Sebab tidak ada yang memegang. Tuan-tuan bayangkanlah, di langit atas sana, berjuta-juta jisim yang besarnya itu berjuta-juta, beribu-ribu kali juta lebih besar daripada batu, tapi tak jatuh. Berlegar di atas muka bumi itu dengan sempurna, berlegar dengan begitu tetap, begitu sempurna. Maka orang yang merenungnya itu akan hadirlah hati dia, siapakah zat yang menciptakan alam begini luas, begini sempurna, begini berjalan dengan tetap, dengan teratur, siapalah zat itu. Lalu dia mencari dan bertemu Quran. Allah Ta'ala utuskan Rasulnya melalui Quran
Allah Ta'ala kata, itulah aku Allah. Itulah aku Allah. Dan Allah Ta'ala kata dalam Quran, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah pada Allah masih lagi kamu sangsi, padahal dialah yang menciptakan segala langit dan bumi. Tuan-tuan bayangkanlah, kita baca ayat itu sendiri pun, satu ayat, tak payah hurai panjang-panjang lah. Ayat itu saja pun dah, kita akan berasa betapa sedihnya kita ni. Dan betapa tak patutnya manusia ini buat pada Allah Ta'ala. Dan Allah yang menjadikan alam ini, yang telah menjadikan dia, tiba-tiba dia tak mau ibadat kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, malah tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi sayangnya tuan-tuan sekalian, kita gagal untuk hidup pada zaman hari ini menjadi pendakwah yang membacakan ayat-ayat Allah ini kepada orang-orang yang belum Islam. Menyebabkan tak hadirlah hati mereka tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena banyak tadabbur Quran, renung Quran. Nak banding dengan ayat-ayat fiqh, ayat fiqh hanya dalam 300 saja, tak lebih 500. Tapi ayat tentang fenomena alam, kejadian Allah Ta'ala suruh kita lihat bintang, matahari, melihat pada laut, tumbuh-tumbuhan yang kamu, buah-buahan yang kamu makan, lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000. Dan juga ayat-ayat tentang Allah Ta'ala itu sendiri, sifat-sifat Allah, ayat-ayat tentang af'alullah, ayat-ayat tentang asma'ullah, itu pun lebih daripada 1000. Yang lebih daripada 1000. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah kita pada ini. InsyaAllah kita sambung lagi tajuk yang berikutnya besok insyaAllah, dan berkenaan dengan makna iman. Jadi anda akan bawa pandangan ulama, statement daripada ulama, lepas itu disusuli dengan dalil. Dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita jumpa lagi lah nanti. Kita ini dia tak boleh dalam 3-4 kali temuan tak habis. Mungkin dalam 15 kali pertemuan insyaAllah akan selesai lah buku ni insyaAllah. Kalau tuan-tuan dan puan sekalian ingin buat masa sekarang ni, tak apalah tuan-tuan baca PDF ni lah. Buku memang tak ada, jangan minta lah. Buku memang pernah publish sekali saya tahun 2007. Itu pun tinggal satu naskah je dekat Ana. Ini buku dia, Intisari Iman dan Akidah Muslim. Tinggal satu tu 2 naskah begitulah. Tuan-tuan tengok dalam PDF tu lah. Itu sama dengan ni. Dan tujuan nak ajak tuan-tuan sekalian baca ni di samping nak semak semula. Mungkin perlu penambahan, mungkin pembetulan dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau ada rezeki selepas ni, barulah kita publish. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan dalam bentuk buku fizikal insyaAllah. Telah selesai semua kita baca insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.